الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita teruskan pengembaraan kita untuk memahami kalam Rabbina dalam juzuk yang ke-29, surah yang ke-8 ataupun surah yang ke-74 dari awal Quran, iaitulah surah Al-Muddathir. Dua kali sabdu, Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir. Buka Quran, sama kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. 10 ayat daripada awal, mudah-mudahan sempat kita tamatkan perbincangan kita dalam 10 ayat yang terawal ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita pergi kepada muqaddimah surah Al-Muddathir dalam tafsir terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Ar-Rahman, pemimpin Ar-Rahman kata, surah ini diturunkan di Makkah. Wahya makkiyatun bi ijma'i ahli ilmi. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Atiyah dan lain-lain, mengandungi 56 ayat, situn wa khamsuna ayah, mengikut ahli Syam dan ahli Madinah. Ada juga ahli Basrah dan ahli Kufah mengatakan 55. Mungkin para jemaah confused, dia kata, apa ustaz ni sekali sebut 55, 56, ada surah yang 18, 19. Kita jangan kata mereka menambah-nambahkan huruf Quran atau mengurangkan, tidak. Cuma di mana tempat berhenti. Berhenti sini, sambung balik itu ayat lain. Ataupun satu ayat saja. Nah, itu kena jelas di situ. Jangan keliru, tidak ada penambahan. Cuma di mana berhenti dan bilangan ayat. Nah, dia panggil ulama al-ad. Ulama yang mengira bilangan ayat itu. Kerana ada sikit perbezaan kan. Tapi tak sampai 6, sebagaimana yang masyhur itu. Dinamakan dengan Al-Muddathir. Tanda. Tasmiyatus surah, nama dia Al-Muddathir. Itulah surah yang nama yang masyhur. Dia kata surah yang nama satu nama aja. Di antara surah yang ada satu nama, dalam mushaf pun tulis Muddathir, dalam kitab-kitab tafsir wasiyar wal hadis, semuanya tulis nama surah Al-Muddathir. Apa makna Al-Muddathir? Yang berselimut. Kita kadang-kadang, yang ni selimut, surah yang ke-7 baru ni surah Al-Muzammil, selimut juga.
Ana ada huraikan di surah Al-Muzammil perbezaan di antara Al-Muddatsir dengan Al-Muzammil. Kali ini kita akan sebut lagi perbezaannya sekejap lagi ketika sampai ke ayat. Sebab dinamakan Al-Muddatsir yang berselimut kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bangun dan tampil menyebarkan Islam dalam masyarakatnya dengan memberikan peringatan dan amaran. Hijrah Nabi ada peringatan, insya-Allah para jemaah tanda kita ada tujuh perkara yang telah disenaraikan oleh para ulama, 7 wasiat yang telah disenaraikan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah di awal surah ini, dan para ulama tadabbur telah menulis menjadikan setiap ayat itu satu wasiat. Maka kita ada 7 sab'u wasaya wahya min jawami'il hikam wal awamir ar-rabbaniyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut bila sekembalinya dari Gua Hira. Kita dah baca dulu dalam siri yang lepas, panjang ada hadis tentang selimut kan. Maka bila balik daripada Gua Hira, itu wahyu yang pertama. Balik daripada Hira itu dia panggil wahyu yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam terima, Iqra. Di awal surah 1 hingga 5 kan. Kemudian tak berhenti sekejap. Dia panggil fataral al-wahyi. Mana dia tak mari sekejap. Bukan kata mari malam hari ni di Hira, esok mari mula. Tunggu sekejap, bagi tenang. Nabi pun sedang mengkaji apa yang akan terjadi ni. Sehingga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bawa Nabi kita pergi jumpa dengan Syekh Waraqah bin Naufal yang pandai kitab, yang baca kitab-kitab terdahulu, dan dia tahu maklumat bahawa Nabi akhir zaman sifat-sifat dia begini dan keadaan cara menerima wahyu macam ini. Bila Waraqah dengar, dia kata hazan namus. Ini malaikat yang datang kepada kamu ini, dan ini yang nak dalam Nabi dalam ketakutan. Waraqah pula bagi amaran, dia kata orang yang seperti imu ini akan dimusuhi oleh keluarganya sendiri dan orang lain. Nabi terkejut. Bukan sakat dimusuhi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dihalau keluar dari Mekah ini. Nabi terkejut lagi, awamukhrijiyahum, mereka halau saya. Nabi kata Waraqah, ya laitani kuntu jaza'an. Wih, kalau aku muda ketika itu, aku akan bela engkau. Tapi Waraqah sekarang ni pun sudah tua. Kan orang tua tak akan jadi muda dah. Kecuali dia pergi tukar nama. Daripada nama dia yang ada hari ni kepada muda. Jadilah muda balik. Itu gurau ya. Kan? Baik. Jadi surah ini tanda tuan-tuan, dari sudut tartib turunnya Iqra, kemudian mari Al-Muddatsir. Surah ini awal surah turun selepas daripada fatratul wahyi. Wahyu mari berhenti sekejap. Ada yang mengatakan ayam, beberapa hari saja. Ada mengatakan beberapa hari. Ada kata 15 hari. Ada riwayat mengatakan 40 hari di antara Iqra sampai kepada Al-Muddatsir. Kata di pengarang kita ni wahwal aqrab. Wallahu alam. Tersebut dalam As-Sahihaini, Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahawa surah Al-Muddatsir ini di antara surah yang awal turun ba'da Iqra. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fatratul wahyi. Mana yang pertama Iqra, kemudian berhenti sekejap wahyu. Nabi kata baina ana amshi, ketika sedang aku berjalan, sami'tu sautan minas sama. Tiba-tiba aku dengar suara di langit. Bunyi suara. Farafa'tu basari, aku angkat mata aku tengok ke langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun 'alal kursi bainas sama'i wal ard. Allah. Tiba-tiba aku tengok malaikat yang mari peluk aku di Hira dulu,
duduk atas kursi di antara langit dengan bumi. Oi. Mari pula kan. Faru'ibtu minhu. Aku pun takut pula. Mari pula dah kena peluk pula hari ni. Faraja'tu, aku balik rumah cepat-cepat. Faqultu zammiluni. Dia bagi tahu kepada Sayyidah Khadijah, selimut aku selimut. Takut. Fa anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal muddatsir. Orang yang berselimut, qum. Bukan masa untuk berselimut. Bukan lagi masa untuk rehat. Sekarang ni waktul amal. Waktu kamu kena bekerja, bangun. Maka itu dia panggil surah yang terawal selepas daripada Iqra. Para ulama Ahlus Sunnah telah menyusun mengatakan bahawa Iqra itu terlantiknya Nabi Nubbi'a bi Iqra, tanda. Nabi kita sallallahu menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Nubbi'a wa ursila bi al-muddatsir. Dan dia dilantik jadi rasul dengan surah Al-Muddatsir. Sebab Iqra tu baru baca. Tidak ada arahan lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kan? Maka bila mari Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, bangun, pergi bagi peringatan kepada kaum. Ini risalah. Maka itu dia panggil risalah, kerasulannya. Ini kita kena tanda mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nubbi'a, ditabalkan jadi nabi dengan turunnya Iqra, dan lantik jadi rasul dengan Al-Muddatsir. Ini dia panggil beberapa hari saja, ada kata 15, ada kata 40, kan? Maka Iqra ini nama dia surah An-Nazarah ataupun An-Nizarah, surah amaran supaya bekerja. Sedangkan pada waktu itu Quran belum turun lagi. Orang macam mana nak baca, tak ada baca. Maka semua makna ayat yang kita akan baca ni dia panggil ma'ani jadidah wa qawiyatun wa mu'assirah. Makna yang baru akan didengari oleh orang masyarakat Mekah pada waktu itu. Maka dia memberi kesan yang besar sebab dia akan mengubah satu landscape kehidupan manusia daripada syirik kepada ibadatillahi azza wa jalla. Para jemaah sekalian, nak buat satu perubahan bukan senang. Nak ubah manusia lagi payah. Kata di ahli-ahli fikir, dia kata kalau kamu suruh aku ubah bukit ni, pindah daripada kampung ni ke kampung ni, lebih senang daripada aku nak ubah kepala manusia, sebab manusia ni dia ada fikir, hak ni kita angkat sini, bawa sini. Maka Nabi akan melalui hari-hari perjuangan yang begitu getir, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah semua kerja-kerja buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah panduan, garis panduan, di bawah hidayah pimpinan Allah Azza wa Jalla. Intisari kandungan menerangkan arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk menjalankan dakwah Islamiah. Lalu diperintahkan supaya baginda bertabah hati di dalam menjalankan tugas yang besar itu, dan janganlah ia hiraukan tentangan golongan yang kufur engkar, kerana mereka akan dikecewakan oleh Allah yang Maha Esa. Orang yang lawan Nabi, inna syani'aka huwal abtar. Orang lawanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan kalah. Tak kalah di dunia, kalah di akhirat. Tapi ramai yang lawan Nabi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalah di dunia. Setelah menerangkan sebab-sebab yang menjadikan golongan yang menentang kebenaran itu kufur derhaka, lalu ditegaskan bahawa Al-Quran adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Maka sesiapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Orang ingat bolehlah.
Siapa dia tak ambil peringatan, maka dialah yang akan hancur, dia akan rugi, dia akan binasa dan dia akan kecewa di dunia dan juga di akhirat. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir. Wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Siapa dia selimut? Al-muddassir ambil daripada ad-disar. Ad-disar ni dia panggil tutup, penutup, tudung. Bahasa itulah bahasa kita selimut. Orang yang tidur, kalau dia duduk dalam baju dia tu dia panggil selimut, ataupun kita tak tidur pun kita pakai baju tutup ni dia panggil berselimut, kan, dengan kain. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berselimut bila? Kerana terkejut dengan kedatangan wahyu yang dia tak pernah impikan, dan dia pun tak tahu sebab dia tak membaca. Dia tidak membaca, dia tidak menulis. Cuma beberapa ketika sebelum terima wahyu tu ada irhasat, dia panggil ru'ya as-sadiqah. Allah Ta'ala beri mimpi kepada dia. Dia mimpi tengok. Dia mimpi. Allahu Akbar. Ada orang, kita ini pun mimpi macam-macam tak? Mimpi jumpa orang, mimpi orang tu. Baru ni ada seorang mari jumpa saya, tiba-tiba dia holler minyak atar. Kata apa? Saya mimpi beri minyak atar kepada ustaz. Allah kata, saya jazakallah khairah. Kita dah harap ada lagi orang mimpi-mimpi lagi. Mari bagi hadiah-hadiah, seronok kita kan. Maknanya, itu dia panggil mimpi tu. Nabi kita mimpi tengok malaikat supaya dia tidak terkejut. Mari. Jadi ada irhasat, ada dia panggil persiapan, persediaan. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tidak mikir dia akan jadi nabi. Dia tak ada sebab dia tidak baca. Dalam kitab-kitab Nabi tu akhir zaman sifat dia begini, orangnya begini. Kalau dia baca dia perasan juga, aku dah tu. Dengar dengan sifat begini-gini, tapi dia tak tahu. Sedangkan di Mekah ada beberapa pembaca kitab orang Arab Mekah ni, dan juga di Jaziratul Arab, orang yang mengharap-harapkan mereka akan jadi nabi dan nak sangat jawatan itu. Sama juga dengan Yahudi, bila dia baca dalam kitab Taurah, nabi akhir zaman sifatnya begini-begini, akan Allah Ta'ala lahirkan di bumi yang banyak pokok tamar, yang subur pokok-pokok tamarnya, dan tanahnya tanah hitam. Dia panggil ardus sabiqah. Tanah hitam, tanah masin. Mereka sampai di Madinah, dia tengok, macam di sini tempat seperti dalam kitab Taurat, maka mereka tunggu kelahiran, kemunculan Nabi akhir zaman. Jadi ada di kalangan orang Mekah seperti Umayyah bin Abi Salt. Nak dia sangat. Umayyah bin Abi Salt tu dia mengharapkan dia jadi Nabi. Maka Allah SWT pilih Nabi, orang yang tidak ada cita-cita nak jadi Nabi dan tidak menuntut menjadi Nabi. Allahu Akbar. Di sini kita boleh belajar kadang-kadang orang yang terlalu sangat gila nak kejawatan ini dan nak naik cara dia, nak jawatan pula dengan lobby diri sendiri, dengan buat diayah, dengan fitnah kepada orang. Kita mengatakan kalau begini sifat orang nak jawatan, akhzahumullah, kita mengharapkan Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada apa yang mereka harapkan itu. Maka Nabi SAW, dia tidak mengharapkan dia jadi Nabi. Dan dia tidak ada dalam kepala dia, la yatatallak, maknanya tidak, aku dah tua aku, sebab dia tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala pilih siapa yang mereka yang dia nak. Maka telah sebut dalam hadis, innallaha nazara ila ahli al-ard. Allah Ta'ala tengok kepada penduduk-penduduk bumi ini, ramai di kalangan mereka telah menjadi ahli syirik. Kan? Kita sebut dalam tafsir surah Nuh, punca terjadinya syirik sebab al-ghulu fi hubbis salihin, melampau memuja orang saleh. Kemudian mari pula Amr bin Luhai al-Khuzai, pemimpin Mekah masa itu, telah mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim dengan dia bawa masuk berhala, sehingga negeri Mekah menjadi Darul Asnam, negeri yang banyak berhala. Sekeliling Kaabah saja ada 360 tokoh berhala.
Maka Allah Ta'ala murka, famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya ahli kitab. Allah Ta'ala murka kepada manusia yang syirik, kecuali sekelompok, segelintir yang sikit daripada ahli kitab yang masih berpegang dengan kitab mereka, yang tidak menyembah, tidak lain daripada Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan syirik. Summa nazara fawajaba qalban nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tengok hati Nabi yang telah dipilihnya daripada kecil, daripada keturunan yang mulia, sebagaimana kata di ahli syair, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismih tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummih. Allah Ta'ala hafizal ilahu karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jaga kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya daripada Tok Adam sampai mak ayah dia, tidak ada daripada dalam keturunannya yang melakukan perkara yang tidak baik. Semuanya Nabi kata wulitu min nikah la min sifah. Aku dilahirkan hasil daripada perkahwinan bapa aku dengan mak, kemudian untuk nenek kita. Dalam keturunan dia tidak ada yang keturunan yang tidak baik. Maka Allah Ta'ala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal lagi, sehingga waktu dia kecil pun tak pernah sembah berhala. Waktu datuk dia bawa pergi tempat pesta hiburan, Nabi tidur. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan dipilih untuk menerima risalah yang besar ini sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kata al-muddathir, tuan-tuan tanda, muzammil, selimut. Selimut daripada mana? Daripada alhamdulillah, daripada kepenatan. Orang penat, selimut. Maka Allah kata, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, qumil laila ila. Bangun. Tak usah kira penat, bangun solat malam. Solat malam itu persiapan untuk menerima tugas yang besar. Tapi dalam bab al-muddathir, bangun orang selimut. Ad-disar, tanda tuan-tuan. Ad-disar dengan mana? As-saub. Orang yang pakai baju banyak lapis. Mungkin masa itu sejuk ataupun kerana kesejukan. Terkejut dengan malaikat mari. Sejuk, dia selimut. Satu lagi nama baju asy-syi'ar. Tanda. Kata di ahli lughah, asy-syi'ar, baju yang dipakai di body, di tubuh. Kalau kita kan macam vanilla, ni baju dalam kita kan. Baju yang kita pakai dalam ni, itu dia panggil asy-syi'ar. Baju luar ni, nama dia as-saw ataupun ad-disar. Sebab apa nama syi'aran? Kerana kita akan terasa, kita rasa baju tu dalam tu ketaknya, yang tebalnya rasa menghangatkan badan, menghilangkan sejuk, itu mana? Itu nama dia syi'ar. Baju yang orang tengok di luar tu nama disar. Ini macam kita baju pakai luar ni, disar. Mana baju yang nampak. Tapi hak sebenarnya, kalau kita nak tahu yang betul-betul memberi dafi'ah ataupun kehangatan kepada kita, baju yang kita pakai dalam. Ana waktu belajar di Madinah dulu, Madinah ni udara dia sejuk, nak banding dengan Mekah. Jadi kita akan pakai baju kat dalam ni, baju yang tebal, yang baju kapas kan, pakai dalam. Kalau kita pakai baju luar ni, kita rasa senang. Kalau waktu betul-betul panas, tak cukup, kena pakai jaket lagi di luar. Kadang-kadang orang nampak, hebat tak sejuk. Tak sejuk apa dalam tu ada syiar. Masya-Allah. Itu nama dia disar. Nabi SAW pernah bersabda kepada golongan sahabat, al-ansaru syi'arun wan nasu disarun. Nabi puji Ansar. Dia kata kaum Ansar yang memberi pertolongan aku itu ibarat seperti syiar, seperti baju dalam. Maknanya orang ni lah yang betul-betul yang rapat, yang beri yang hampir pada aku, dan orang lain disar pakaian luar. Pakaian luar tu maknanya itu dia panggil mangqab lil ansar, kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anugerahkan kepada golongan Ansar yang telah memberi pertolongan kepadanya. Ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut. Kata di para ulama, itu beza di antara. Maka pakaian itu ada dua makna. Ma dasarahullahu bihi wa khassahu wa ataminan nubuwah. Maksud pakaian di sini, ya ayyuhal muddathir, orang yang diberi pakaian yang cantik, maknanya jawatan kenabian.
dengan ilmunya, dengan wahyunya, maka baju itu ada kalanya digunakan hissi, baju sungguh, dan ada kalanya baju maknawi. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam ayat, وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ, ayat yang keempat. Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Bersih, yang zahirnya pakaian, baju. Satu lagi, hatimu bersih, sebab kamu ni Nabi. Kan? Dan dalam ayat puasa, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri kamu itu pakaian bagi kamu. Dan kamu pakaian bagi mereka. Jangan begitu mau pakaian tu baju kamu. Sebab apa dia jadi pakaian? Sebab bila kita kata baju ni ada dua kategori. Yang rapat dengan kita, as-syi'ar. Yang luarnya ad-disar. Maknanya kita suami isteri ni begitulah rapatnya. Secara zahirnya, secara batinnya, rapat suami isteri. Maka Allah gambarkan Quran, hunna libasu. Mereka itu pakaian bagi kamu. Mana kita ni, penampilan kita ini, orang tengok juga pakaian. Serebeh pakaian dia. Kotor pakaian dia. Nampak semak pakaian dia. Maka itu dia panggil kehebatan. Sama juga kalau isteri ada suami yang tak solat, yang akhlak buruk, yang macam-macam. Okay, ni keluarga tak bahagia ni. Baju buruk. Baju cari, baju lusuh. Isteri sama juga. Bukan sebab isteri tu pakai baju comel, keluar rumah dengan merah, munculnya merah, keni lutung. Akhlak bini itu buruk, ini jadi masalah pada keluarga. Baiklah para jemaah sekalian. Dalam tafsir yang lepas, dalam Al-Muzammil, ana telah sebut tentang kaitan di antara Muzammil dengan Al-Mudassir. Mana Mudassir ni awal turun, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW, Qum fa'anzir. Tugas kamu bukan hanya menerima wahyu, bukan setakat pakai selimut, duduk tidur-tidur, relax. Bangun, menyampaikan amaran kepada kaum. Mana tugas besar. Tugas pendakwah bukan tugas rehat-rehat. Tugas kita tugas menyampaikan risalah. Mari pula ayat Quran, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang kepenatan, penat dah Nabi ni, terima wahyu letih. Menyampaikan wahyu penat. Menerima penentangan lagi penat. Allah kata apa? Aku beri kepada kamu suatu alat. Suatu persiapan untuk menghadapi ancaman ini dengan cara mana? Qumil lail illa qalila, bangun malam. Jadi bangun malam ni kalau kita nak jadi pendakwah yang hebat, kita ditekan stres, jangan cari benda-benda lain. Bangun, tahajud, baca Quran, tadabbur Quran, zikir, bermunajat, insya-Allah Allah Taala hilangkan kepenatan kita sebagaimana yang telah diberi kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dalam ayat ini, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Para jemaah sekalian, itu ya ayyuhal mudassir, ayat yang pertama selesai. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Apa dia ayat yang kedua? Qum fa'anzir, bangunlah. Tinggalkan selimut kamu. Tinggalkan kerehatan. Tidak ada dalam istilah pendakwah, hari ni bulan ni saya tak mengajarlah, saya nak rehat. Tak. Sebab satu, kita ni sekali-sekala bila bawa keluarga pergi, contohnya pergi naik atas bukit mana-mana, sempat lagi. Orang atur jadual kuliah, subuh ke maghrib ke duha. Sampai ada orang tanya, ni nak mari bercuti ke mari berceramah? Kita kata tidak ada istilah cuti bagi pendakwah. Selagi Allah Ta'ala beri kesihatan, beri kemampuan, pihak penguasa pula beri keizinan. Satu lagi kita tambah sama kita hari ni, pihak penguasa beri keizinan. Kalau kita tak dapat izin, kan, cari pasal. Kita nak pergi berdakwah, akhir sekali jadi banduan. Kena hati-hatilah. Itu daripada strategi dakwah. Boleh berdakwah, bismillah, natawakkal ala Allah. Tempat yang dilarang, tak boleh. Saya semalam bila saya baca satu berita, seorang jemaah menumpang solat Jumaat di sebuah masjid di ibu kota,
Kan sekarang ni bila Jumaat dibenarkan dengan kota yang ketat beberapa bilangan, tapi dipasangnya speaker luar, bila orang lalu dekat masjid tengok orang duduk solat Jumaat, dia pun letak kertas ke apa dia lapik, Allahu Akbar solat juga, dia ditangkap dan diberi denda beberapa ratus ataupun penjara beberapa belah hari. Maka saya mengatakan awadakallahu khaira, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik insya-Allah, walaupun dia didenda kerana dia solat. Sebab kalau kita tengok wartawan-wartawan yang pergi ambil gambar orang solat duduk bertongkar dalam tu, patut itu yang diberi saman. Mari tengok orang solat tak ikut SOP, langgar peraturan PKP, tapi orang solat diberi saman kerana dia solat. Jiwa dia sudah memberontak baru 10 minggu tak solat. Kita kata awadakallahu khaira, Allah Ta'ala ganti dengan denda. Bayarlah di dunia ni kecil. Memang dia salah dari sudut peraturan negara. Saya pun tidak galakkan orang langgar PKP, tetapi kita mengatakan itulah jiwa seorang manusia. Bila dia dengar nama Allah, Allahu Akbar, jiwa orang mukmin memberontak, meronta untuk sujud pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Para jemaah sekalian, bila turun qum fa'anzir, bangun, beri peringatan. Maka ayat ini bukan suruh bangun saja. Bangun buat apa? Bangun berdiri lah. Bangun untuk berdakwah. Bangun untuk berdakwah. Maka dalam ayat ini kata di ulama tadabbur, dua bangun di sini. Bangun yang pertama iaitulah bangun daripada tidurmu. Kan Mudassir duduk tidur selimut, bangun. Bukan waktu rehat. Allahu Akbar. Bila turun ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qalilun naum ba'da zalik. Nabi kita pun tidurnya sikit. Bila mari qumil laila illa qalila dalam surah Muzammil, tidurnya kurang dah. Banyak malam bangun sampai bengkak kakinya sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kenapa Rasulullah sampai begini bermunajat, sampai begini bangun malam, Nabi kata afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Allahu Akbar. Tanda syukur bangun bermunajat. Kita tanda syukur lagi banyak tidur, panggil orang mari ke rumah. Itu je syukur kita. Sangat kecil. Sepatutnya syukur itu iaitulah lagi tinggi ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya yang pertama, qum, bangun di sini, iaitulah bangun daripada tidurnya. Dan yang kedua, al-qiyam bil amri, bangun menjalankan tugas. Macam kita kata gini, bangun wahai semua pemuda. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Walaupun dia tengah tidur, dia bukan semata bangun caca. Itu ketika dengar lagu negaraku, kita katakan. Maka Nabi SAW bila turun ayat Quran qum fa'anzir, Nabi kita bangun. Pergi bangun, basyar al-inzar was-sad' bid-da'wah, dia mulalah menyampaikan dakwah dia. Maka naik ke atas bukit Safa, Nabi panggil, ya sabah, ya sabaha. Selamat pagi semua. Quraisy bila dengar, apa suara apa tu? Dulu bukan ada SMS, bukan ada WhatsApp, ada TV yang boleh kita iklan. Naik atas bukit Safa kan, rumah orang Quraisy kita tu, kita masjid. Nabi kita, fajtama ilai Quraisy. Quraisy memari. Allah. Ada apa Muhammad? Nabi tanya dia. Kalau aku cerita kepada kamu ada tentera nak serang Mekah, kamu percaya ke dia? Mereka kata apa? Kami tak pernah dengar engkau ni bohong ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku cerita ada rombongan tentera nak serang Mekah, kamu percaya ke tidak? Rombongan pedagang nak sampai Mekah, kamu percaya tidak? Semua kata ma'ahidna 'alaika kadziban, tak pernah kami dengar kamu bohong. Itu dia panggil dalam bahasa teknik, dia panggil nak test market. Nak tengok orang percaya ke tidak. Kalau ni orang tak dengar, semua kata engkau tak pernah bohong, kami tak pernah dengar engkau cakap bohong. Engkau ni seorang yang amin, yang dipercayai. Maknanya orang telah beri kepercayaan kepada kita. Ketika itu Nabi mula bagi tahu, inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku beri amaran kepada kamu bahawa kalau kamu tak ikut dakwah aku, kamu akan ditimpa azab yang dahsyat. Ketika itu pula bertukar watak. Hak puji sana ni ada yang tonggeng punggung, ada yang jengkar muka, ada di antara bapak besar yang lawan Nabi hari itu, Abu Lahab. Taballaka ya Muhammad. Celaka mu ni Muhammad ni.
kumpul kami pagi-pagi ni, Allah Ta'ala turun tabbat yada Abi Lahabin, yang kita boleh sumpah makhluk ini sampai ke tua. Baiklah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh beri peringatan. Dan dia tak sebut siapakah orang yang diberi peringatan itu siapa. Man humul munzarun. Siapa orang, sasarannya siapa? Allah tak kata anzir ahla Makkah. Pergi beri amaran kepada keluarga kamu. Pergi beri amaran kepada ahli Mekah. Pergi beri amaran kepada orang Arab. Allah Ta'ala kata qum fa'anzir. Kata di ulama tadabbur, liyakuna zalika syamilan likullin nas. Beri amaran. Siapa dia? Siapa saja. Itu dia panggil open, terbuka. Maka lengkaplah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang. Dan dalam ayat ini juga tidak disebut bima yunzir. Dia bagi tahu apa? Maka bagi tahu neraka ke, bagi tahu mati ke, bagi tahu azab ke? Jawab dianya tarakal al-amr maftuhan. Allah Ta'ala sebut beri peringatan, maknanya syamil, lengkap, komprehensif. Kata orang holistik dia punya dakwah, semua perkara yang tidak baik boleh diberi amaran. Allahu Akbar. Maka ayat ini mengandungi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugasnya di dalam waktu dia hidup dan juga tugas lepas dia mati, wafat, iaitulah diambil oleh para khulafa, sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam risalah dia berterusan disambung oleh para khulafa, para sahabat, kemudian disambung-sambung sampai ke hari kiamat. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat yang kita baca ini mengandungi 7 wasiat. Ada 7 sab'un wasaya. Dan dia termasuk dalam hikmah arahan daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walikullil ulama'i wad-du'ati wal muslihin, dan diikuti oleh para sahabat, para ulama, para pendakwah, pada muslihin, orang-orang yang nak membaik pulih masyarakat. Ini 7 wasiat ini sangat penting bagi kita. Insya-Allah kita ambil satu persatu. Wasiat yang pertama, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Maka wasiat yang pertama, al-qiyam bihadzal amr. Jalankan tugas menyampaikan dakwah. Dan dengan wal hirs, dengan penuh semangat. Jangan loleh-loleh kata orang. Saudara, buatlah benda baik tapi tak ada strategi, tak ada perancangan. La. Kita menjalankan tugas wal isti'dad, dan membuat persiapan yang rapi untuk menyampaikannya. Bukan sekadar semangat je tapi tidak ada perancangan, kita kata tidak. Seperti di zaman jahiliyah dulu ada beberapa orang yang khunafa, yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim, seperti Zaid bin Amr bin Nufail wa Umayyah bin Abi Salt yang kita sebut di awal tadi, yang dia berangan-angan kalau dia adalah jadi nabi. Mereka ini lawan, engkar kepada penyembah berhala. Tapi dia tak mampu nak dakwah orang supaya tinggalkan berhala. Dia engkar. Kata di Zaid bin Amr bin Nufail, azaltul Lata wal Uzza jami'an, kadzalika yaf'alul jaddu sabur, falal Uzza adinu wala ibnataiha wala sanamai bani Amrun azuru, walakin a'budur rahmana rabbi liyaghfira zambir rabbul ghafur. Maknanya aku tinggal semua berhala-berhala tu, aku sembah Ar-Rahman, Tuhan aku. Itu maknanya dia lebih kepada diri dia jelah. Dia tak sembah berhala. Baik. Wasiat yang kedua, wasiat yang pertama, bangun, jalankan tugas. Dengan penuh semangat, dengan penuh strategi. Jangan buat tak tahu kalu gitu. Yang kedua, an-nizarah. Qum, itu yang pertama. Bangun, jalankan tugas. Apa tugas kamu? An-nizarah. Fa'anzir, beri khabar. Sampaikan amaran kepada orang yang langgar PKP, langgar arahan Allah Azza wa Jalla. Maka semua makhluk yang ada itu, apa dia? Mendapat perintah, mengikut perintah, amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qum fa'anzir. Bagi kita yang hidup sekarang ini pun, tugas ini mesti menyampaikan sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, falaula nafara min kulli firqatin, falaula nafara
tanda tuan-tuan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 122. Surah Al-Mu'minun 122 Allah kata, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Bukan semua orang Islam tu kena pergi perang belaka. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kena ada sekumpulan, sekelompok yatafaqahu fid din, pergi belajar. Pergi mendalami agama, tafaqquh. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, dan untuk mereka pergi beri amaran kepada kaumnya. Ni kalau kita mengaji di pondok ni berpuluh tahun tapi tak menyampaikan dakwah, tak balik dakwah kepada kaum kita, jawabnya sebelah pihak saja. La. Tugas pendakwah mesti ada dua pihak, dua dimensi, menerima ilmu dan menyampaikannya. Yang ketiga, tengok ayat. Warabbaka fakabbir. Warabbaka fakabbir. Itu wasiat yang ketiga. Allah kata, dan Tuhanmu, Rabbmu, Tuhanmu. Apa? Fakabbir, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Jadi kita bangun beri amaran kepada orang, kan? Maka apa tugas kita? Bukan suruh orang ikut kita. Bukan nak cari follower ramai, bukan nak cari pengikut, tapi kita bertugas lillahi ta'ala wa rabbaka fakabbir. Dalam Al-Baqarah 238 Allah kata waqumu lillahi qanitin, berdiri untuk Allah. Karena kalau kita dakwah kita ni bukan untuk kita. Sebab itulah kita para pendakwah kena betul channel. Betul channel tak? Betul channel? Kita niatlah apa yang kita sampai ini untuk orang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ini Allah kata fakabbir, hendaklah kamu bertakbir, iaitulah mengagungkan Allah Azza wa Jalla, membesarkan Allah. Kita kata Allahu Akbar. Sedangkan waktu itu di awal Islam, solat belum ada lagi, belum difardukan, maka surah ini di antara awal yang turun. Kata di para ulama tadabbur, surah ini, takbir ini irhasat, sebagai persiapan nanti akan turun satu ibadat, nama dia salat, yang kita mula dengan takbir, kita akhir dengan salam. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita membesarkan, mengagungkan Allah Ta'ala dengan takbir, dengan mulut kita, dan kita mengatakan Allahu Akbar min kulli syai'. Allah Ta'ala yang maha agung daripada segala perkara. Dan ada juga yang mengatakan makna takbir sini dengan makna al-ibadah. Hendaklah kamu, Tuhan kamu adalah kamu sembah dia, kamu ibadat kepada dia. Jangan sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla, dengan ibadat hatinya, dengan ibadat lisannya, dengan ibadat anggota. Semua kita kenal. Allahu Akbar. Maka bila dalam ini Allah Ta'ala guna perkataan Ar-Rabb. Dia tak kata Allahu fakabbir. Rabb menunjukkan bahawa pencipta kamu, pemilik kamu, pencipta, pemilik alam ini, itu Rabb, pentadbir. Hendaklah kamu agungkan dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Wasiat yang keempat. Maknanya dalam dakwah kita ni menyampaikan isi kandungan dakwahnya apa dia? Rabbaka fakabbir. Keagungan Allah Azza wa Jalla, makna kita dakwah supaya manusia ini tauhid kepada Allah, tinggalkan semua syirik dan segala kaitannya, dan kita lakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dinamakan tauhid ar-rububiyah, maknanya ketuhanan Allah Azza wa Jalla, dan juga al-uluhiyah dengan makna ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Maka dakwah ni kena serentak. Kita mengagungkan Allah dan juga kita beribadat, ketundukan kita kepada Allah, itu dia panggil al-uluhiyah, ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Maka mari wasiat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Maknanya pakaianmu jangan baju tu najis. Hendaklah kita sentiasa dalam keadaan bersih, kan? Sebab itulah kata di para ulama, pendakwah Islam ini, biarlah kita bukan nak macam selebriti, baju lilak-lilak, tak, pakai baju yang cantik, orang tengok nampak kebersihan.
kan kita selalu sebut an-nazafatu. Daripada kecil kita belajar buku mutalaah. An-nazafatu minal iman. Nah, kebersihan itu tanda orang itu ada beriman. Kita dalam hadis Nabi kata at-tuhuru syatrul iman. Bersih suci itu separuh daripada iman. Tiba-tiba kita duduk mengajar ni, kita sendiri duduk serebel, pakai baju cuma itu kita tak. Bersih tak semestinya baru. Ada orang miskin, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya bila kita miskin dari sudut kefahaman. Ni orang duk sebar video. Entah kumpulan arak mana tahu. Ada seorang ni, pak cik ni, baju pun tak pakai, kain pun pakai selok, nampak pohon, hampir nak nampak kemaluan. Duduk atas mimbar masjid, duduk isap rokok. Tak tahu kumpulan mana ni. Anak murid dia pula, rokok pula pepeh. Rebah gitu ya, habuk rokok. Oh, dia kata Syekh Majzub ni. Syekh alim besar ni, Rabbani. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Boleh percaya kamu lagu tu dia? Masyhur daripada kata-kata para ulama salaf. Ada yang mengatakan, Imam Syafi'i kata, dia kata apa? Kalau mu tengok orang ni terbang atas angin, berjalan atas air, tapi perbuatan dia menyalahi syariat, la tuqbal, jangan diterima. Oi, duduk tabah syekh besar, alim Rabbani, kita kata macam mana? Dalam ayat Quran Tuhan kata, wasiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah kamu bersih. Maknanya pakaian taharatus siyab fi shalah, maknanya pakaian kita nak solat mesti bersih. Para ulama telah mengatakan syarat sah solat itu bersih pakaiannya, tubuhnya, tempatnya. Masya Allah. Maka disebut dalam hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu jamil, dia suka kepada benda-benda yang, segala perkara yang elok. Ada juga kata-kata, innallaha nazif yuhibbul nazafah. Tapi yang sahihnya dalam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka, tahara, bersih pakaian kita tu, mestilah pakaian yang halal. Bukan pakaian baju yang dirampas. Daripada dibeli dengan harta yang halal, dan juga jenis baju itu halal untuk dipakai. Oh, ada baju tak halal? Ya. Baju yang tidak halal dipakai bagi orang laki-laki sutera, kain sutera, jangan pakai. Ni ada orang laki-laki pakai sutera. Kan? Kita jangan pakai laki-laki pakai sutera. Ataupun pakaian yang menyerupai wanita, laki-laki pakai, tak boleh. Musim PKP ni orang tunjuk gambar awal-awal dulu, ada suami pergi pakai baju kelawar bini macam-macam. Alhamdulillah ramai pendakwah pakat tegur, kita kata fenomena itu tak jadi. Alhamdulillah. Jangan duduk kauk-kauk kita ni. Ada juga yang mengatakan wasiat bakal di sini pakaian dari sudut maknawi, seperti yang kita sebut tadi. Isteri itu pakaian, ini pakaian, maka pakaian maknawi itu menunjukkan bahawa kita kena juga, jiwa kita juga kena bersih, kan? Jiwa kena bersih, orang tahu, oh dia ni orang bersih ni. Dia ni orang suci sebab tak buat dosa yang dikenali oleh orang. Dia ni jahat ni, kan? Sebagaimana kata di Ghailan As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, fa inni bihamdillahi la thawba ghadirin labistu wala min khizyatin atanaqqa'u. Jadi aku tak pakai pakaian yang menipu. Maknanya jiwa kita tu baik, kita tak menipu orang, kita tak kata orang ni. Jadi ada juga yang mengatakan ad-dinu saubun. Agama sendiri itu dibuat bandingan dengan pakaian. Jadi kalau pakaian kita baik, baiklah dia. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang kata fulan naqiyus, oh dia ni bersih pakaian, bersih poketnya. Maknanya tak masuk dalam poket dia tu duit yang haram, tidak masuk. Masya Allah, tabarakallah. Baik, para jemaah sekalian, masa sangat laju. Kita kena pelaju juga. Kita pergi kepada wasiat yang kelima. Warrujza fahjur. Warrujza, dan segala kejahatan, segala jenis perbuatan yang tidak baik. Dia kata ar-rujza di sini dengan makna kejahatan. Dan ar-rujza juga yutlaqu 'alal asnam. Berhala-berhala, tinggalkan dia. Segala jenis kejahatan, segala jenis keburukan, segala jenis kesyirikan, berhala-berhala, Allah perintahkan Nabi SAW, fahjur, tinggalkan dia. Maka Nabi SAW, Allah Ta'ala jaga dia, tak pernah sujud pada berhala sekali-kali, dan tak pernah dia pergi tawaf seperti tawafnya puak-puak kafir, dan tak pernah juga Nabi kita buat maksiat waktu dia kecil, apalagi selepas dia jadi Nabi. Ini menunjukkan bahawa hajrul asnam,
Kan? Hendaklah kita tinggalkan berhala dan segala kaitan dengan berhala. Jangan duk kira lah. Saya tak pergi dekat berhala tu. Tapi mau gimana? Saya pergi minta dengan tok ayah dalam kubur. Ini pun juga ada unsur-unsur yang tidak baik. Ataupun kita bagi pemujaan kepada jin dengan syaitan. Jangan main. Maka dalam ayat ini mengarahkan kepada wasiat yang kelima. Warrujza fahjur. Segala berhala, segala sembahan lain daripada Allah Ta'ala, segala pemujaan yang lain kepada Allah, fahjur, tinggalkan. Ada yang mengatakan, segala bentuk kejahatan, tak kira apa saja. Kenak kepada orang, maki orang, sumpah orang, berampas harta orang, merogol, tak ada. Uhjur, tinggalkan. Maka ini perintah Allah Ta'ala. Dalam Quran kata, wahjurhum hajran jamilan, adalah kita tinggal dengan cara yang baik. Jadi tinggallah dengan cara yang baik. Bila kita marah ke berhala, jangan kita pergi maki berhala orang pula. Jangan. Allah Ta'ala larang. Tuhan kata apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Mu jangan pergi maki Tuhan orang, nanti dia maki Tuhan kita pula. Dalam hadis Nabi kata di antara dosa besar itu, seorang itu maki mak ayah dia. Orang tanya Rasulullah, ada orang maki mak ayah? Ya? Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Mugi maki ayah orang maki pakmu. Itu dia antara. Allahu Akbar. Satu-satu wasiat ni boleh kita buat satu muhadarah kan. Tapi Al-Quran itu ditadabbur secara ringkas boleh, panjang boleh. Wasiat yang keenam, wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Kita sedekah, jangan buat seperti orang memancing. Orang pancing, umpannya besar ni. Anak udang ke anak ikan. Mengharapkan ikan yang besar. Kita beri sedekah, kita harap orang bayar lebih. La. Itu bukan cara kita. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, wala tamnun tastaksir. Dan janganlah engkau memberi sesuatu, patut berasa nak suruh orang balas banyak. Jangan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan seorang yang ma'ruf dengan al-ata, seorang yang pemurah, seorang yang masya-Allah tabarakallah, tangannya cepat, laju sebelum daripada lantik jadi Nabi. Lepas pada Nabi, bila turun ayat Quran, malaikat mari di bulan Ramadan, karrihil mursalah, lebih kencang serkah dia daripada angin yang laju. Allahu Akbar. Bila Khadijah balik rumah, dia takut tengok malaikat. Maaf. Bila Nabi balik jumpa dengan Sayyidah Khadijah, lepas dia jumpa malaikat, Sayyidah Khadijah kata apa? Radhiyallahu anha, wallahi ma yukhzikallahu abada. Tak takut abang. Tuhan ni Allah Ta'ala tidak akan biarkan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Ni orang yang hubungi silaturahim, orang yang bantu orang yang dia bangkit habis. Mana pemurah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana dalam ayat ini juga larangan daripada tamnun al-man. Man ni makna apa? Man ni maknanya kita mengungkit pemberian. La. Jangan ungkit. Dan juga jangan hitung benda yang kita beri kepada orang sebab kita akan rasa banyak. Saya ni ustaz, dalam kampung saya ni semua orang miskin, saya tanggung belaka. Itu dia panggil tamnun. Kita rasa banyak. Sebab itulah Nabi kita sallallahu galakkan sedekah senyap-senyap. Beri tangan kanan, jangan beri tangan kiri. Maknanya rahsia kita pun, kalau pergi masjid pakai kasar dalam poket ada berapa boh ya. Kita sudut tengok warna apa. Kelih-kelih waktu nak beli, ya Allah, aku nak bagi 10, terpegang warna 100. Alhamdulillah lagi banyak. Kan? Maknanya, kalau kita mengungkit, kita rasa besar. Banyak aku beri. Banyak aku bantu. Lah. Jalla tamnun tastaksir. Maka, dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala sebut apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan kepada kamu, ini sifat orang mukmin. Kami beri makan kepada kamu liwajhillah, karena Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak nak minta balasan dan bukan minta terima kasih.
Tanda suratul Insan ayat 9. InsyaAllah ayat ini saya akan huraikan dalam tempat dia dalam surah Al-Insan. Maknanya kalau kita beri benda kepada orang, kita mengharapkan balasan, maka itu tidak betul. Dan kata ulama bukanlah satu benda salah, tapi tidak, yang lebih afdal bila kita beri kepada orang, jangan menunggu sebarang balasan. Macam kita hari ini. Nah, beri orang, kita beri pada orang pakai sikit. Doakan saya ya. Kata di ulama tafsir, haza minal ijza. Kita beri kepada dia, kita suruh dia doa kita, itu sudah dikira minta balasan. Yang afdalnya, beri je lah. Orang tu sendiri kena belajar balasan, nak membalaskan. Bila orang beri, macam mana kita nak balas? Kita kata, paling kurang, Nabi SAW kata, bila orang buat baik pada kamu, buat baiklah kepada dia. Kalau orang beri pada mu tak mampu nak balas, katalah, jazakallahu khairah. Jadi panjang cerita ni, tunggu huraian panjangnya dalam surah Al-Insan nanti, insya-Allah. Dalam ayat ini kita nak fokus kepada satu je, wala tamnun tastaksir. Mu jangan mengungkit, jangan duduk audit banyak-banyak, kita rasa banyak. Oh, banyak dah aku ni sebenarnya. Oh, juta-juta dah aku. Dah, kita rasa banyak. Kita beri, tak usah duduk audit banyak-banyak. Ni setiap kali beri, ambil gambar, tayang sana sini. Dah lah orang miskin tu dapat sekapik beras, tapi muka dia satu dunia tengok kan. Kita kata ada kalanya penting untuk kita iklan, ada kalanya tidak perlu diiklankan. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang wasiat yang terakhir. Untuk cerita tentang la jazaa wal syukra, saya tangguhkan ke tafsir ayat khas dalam surah Al-Insan nanti, insya-Allah. Wa li rabbika fasbir. Ini wasiat yang terakhir, khatimatul wasaya. Allah kata, dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Sabar di sini, as-sabru ya iksirul hayah. Sabar yang adalah merupakan paksi kehidupan kita, segala benda kita kena sabar, kan? Dalam ibadat, Tuhan kata, wastabir li ibadati. Sabar untuk beribadat. Bukan senang tuan-tuan. Selalu anda sebut, sabar itu apa jenis ada? 3 kategori. Sabar melaksanakan tuntutan. Tuhan suruh kita solat, suruh puasa, sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, sabar. Yang ketiga, sabar alal masaib, sabar menghadapi musibah. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, wali rabbika, kerana bagi menjalankan perintah Tuhanmu, hendaklah kamu bersabar di atas tentangan musuh. Mesti. Maka adalah ini Allah Ta'ala mula dengan li rabbika, artinya segala kerja buatmu kerana Allah, kerana Allah, bukan kerana dunia. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajar kepada kita, yang pertama, sabar dengan ketetapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada kita ketetapan. Sama ada kita senang ke, kita susah ke, kita akan ditimpa musibah ke, ataupun apa saja, kita kena sabar. Allah tetap dah kita kena puasa. Allah tetap dah kita kena solat, kena zakat, maka kita sabar. Yang kedua, sabar kan li hukmihi asy-syar'i. Sabar juga melaksanakan tuntutan hukum syarak. Tuntutan hukum syarak ni kita kena sabar. Yang ketiga barulah dia panggil sabar mimma yubtala. Sabar di atas bala bencana yang menimpa kita. Jadi para jemaah sekalian, maknanya kesimpulan daripada 7 ayat ini, kita ada 7 wasiat khas kepada para nabi, khas kepada para doa, khas kepada para pendakwah, pengikut-pengikut para nabi alaihi wassalatu wassalam, mesti bersabar dalam menjalankan tugas. Tapi kita kena ingat, wali rabbika fasbir. Sabar di atas melaksanakan tugas kerana Allah. Ni ada orang sabar tapi perjuangannya batil, seperti orang komunis. Sabar dia untuk menyebarkan pahaman komunis dia, sosialis dia, geng-geng liberal, sabar. Geng-geng reformasi dipukul oleh polis, dipukul oleh FRU, semua sabar. Tapi adakah perjuangannya kerana agama atau tidak? Kalau tidak, kita kata haba'an mansura, baik dia tidur di rumah daripada dia dipukul atau disimbur air. Jangan. Allahu Akbar. Kita para jemaah sekalian, itulah 7 wasiat, 7 ayat. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-8, faiza nufira fin naqur, dalam siri yang akan datang, insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.